Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and very good afternoon sebab 12. So hari ini saya just buat briefing video tentang tajuk seterusnya kita akan belajar, which is thermochemistry, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia termokimia. Termochemistry ataupun termokimia. Okay, based from the terms daripada perkataan terma ni saja kita boleh katakan suatu tindak balas kimia yang menghasilkan haba ataupun yang menggunakan haba. Termo ni merujuk kepada terma ataupun haba. Kimia adalah suatu tindak balas bahan. Baik, maksudnya proses yang melibatkan sama ada penyerapan haba ataupun pembebasan haba. Kalau kita tengok dekat sini definition dia, to study the heat change that occur when chemical reaction take place. So any chemical reaction will consume heat ataupun sama ada dia absorb ataupun release. Okay, ada dua terma saja ataupun ada dua situasi saja, sama ada haba tu diserap, either the heat being absorbed or heat being released. Okay, tajuk ni simple saja, tak banyak, dia subtopik pun tak banyak, sikit saja. Okay, sekiranya haba tersebut diserap, whenever any chemical reaction take place, is heat being absorbed, haba diserap daripada sekeliling, haba diserap daripada sekeliling, itu kita panggil dia endothermic. Endothermic. So the term is endothermic. Heat being absorbed namanya endothermic. Haba diserap, endothermic. Indo masuk. Okey. Yang kedua pula, apabila haba dibebaskan dalam suatu tindak balas, whenever heat being released in any chemical reaction, itu kita panggil dia exothermic. Okay, so the difference is here. Perbezaannya hanya pada perkataan, iaitu endo dan juga exo. Exo maksudnya haba keluar, exit. Endo maksudnya haba masuk, haba diserap masuk ke dalam. Okay, so dalam termokemistri ada dua tindak balas endothermic, tindak balas exothermic. Okay, seterusnya kita perlu tahu apa yang berlaku pada suhu. Okey, apa yang berlaku pada suhu kalau tindak balas endothermic? Okey, kamu perlu faham ya, there are differences between heat and temperature. Ada beza di antara haba dan juga suhu. Okey, yang ini adalah haba, yang ini adalah suhu. Suhu untuk menentukan darjah kepanasan sesuatu persekitaran. Manakala haba ialah suatu bentuk tenaga yang masuk ke dalam sistem ataupun keluar ke dalam sistem. Kita tak nampak haba, tapi kita boleh detect kewujudan haba dengan menggunakan termometer, iaitu untuk menilai menyukat suhu. Okay, baru kita tahu darjah kepanasan dia. Okey, kalau panas maksudnya haba sedang dibebaskan. Kalau suhu dia turun bermaksud haba diserap. Dan kalau kita pegang tangan orang, kalau kita pegang badan orang yang demam, panasnya. So haba dalam badan dia sedang dibebaskan keluar, menyebabkan suhu di sekeliling badannya menjadi tinggi, suhu meningkat. Itu adalah tindak balas exothermic. Okey, so kata kunci yang lainnya pula di sini adalah apabila sesuatu tindak balas tu kita gelar, kita panggil dia exothermic, suhu akan meningkat. So saya tulis sini temperature, T will increasing. Suhu naik. Kalau yang endothermic, haba diserap, suhu menurun. Menurun. Decreasing. The temperature is decreasing. Maksudnya suhu dalam sistem tersebut rendah, sejuk lah maksudnya. Okey, so kita tengok sini beberapa contoh dalam kehidupan seharian yang mana tindak balas exothermic, yang mana tindak balas endothermic. Okey, let's see here. Exothermic tadi ingat exothermic bermaksud haba dibebaskan. Heat is being released. So antara salah satu prosesnya adalah proses burning of paper
proses pembakaran, proses letupan, bomb explosion, respiration, pernafasan. Kalau tak percaya, okay, letak tangan kamu di hadapan mulut, hembuskan nafas, kamu akan rasa haba, kamu akan rasa kepanasan. So, proses respirasi sebenarnya membebaskan haba. That is a exothermic reaction. So, lagi satu adalah tindak balas peneutralan di antara asid dan juga alkali yang akan menyebabkan a rise in temperature, peningkatan suhu kelas. Okay, then next we going to the endothermic. Endothermic tadi haba masuk ke dalam sistem daripada persekitaran, heat being absorbed from surrounding. So namanya endothermic, dan antara contoh endothermic adalah proses photosynthesis. With the presence of sunlight and carbon dioxide, photosynthesis will occur. So dia haba diserap masuk ke dalam. Cake baking, proses pembuatan kek. Kamu bayangkan mak kamu adun buat kek tu kan dalam bentuk liquid cair. Lepas tu dia letak dalam mana? Dia letak dalam oven. Oven tu dia meninggalkan kesan haba, dan haba di dalam oven tu akan menyerap ke dalam compound kek tu tadi. So menyebabkan kek tu akan mengembang. So haba tu diserap masuk, walaupun kamu rasa macam panas oven tu, tapi haba diserap masuk ke dalam kek tersebut. So menyebabkan kek tu masak. So itu adalah tindak balas endothermic, bukannya exothermic. Walaupun oven tu bersifat panas, tapi kepanasan oven tu sebenarnya masuk ke dalam struktur kek tu, menyebabkan kek tu dapat dimasak. Next, kita ada extraction of iron from iron ore. Yang ini kita belajar dulu masa bab chapter 3. Kita nak ekstrakkan biji besi daripada besi daripada biji besi. So kita akan gunakan carbon dioxide, arang kok yang kita letak dalam ralau bagas, blast furnace, yang exercise yang saya kamu buat tu. Itu adalah salah satu contoh tindak balas endothermic. Walaupun tempat tu panas, yang panas tu masuk ke dalam sistem. Sistem mana? Sistem tindak balas di antara carbon dioxide ataupun arang kok tu tadi dengan biji besi yang kita kutip daripada pelombongan. Itu maksud dia. And then kita ada kat sini dissolving ammonium salt in water. Garam amonium dimasukkan ke dalam air menyebabkan persekitaran nanti menjadi sejuk. Sistem haba dekat luar sistem, haba dekat persekitaran masuk ke dalam sistem menyebabkan kawasan luar tu menjadi sejuk. So, tindak balas endothermic akan menyebabkan a drop in temperature. Peningkatan suhu dan juga penurunan suhu akan menghasilkan tindak balas. So, ini sahaja sebenarnya yang ada dalam thermochemistry. So, saya harap penjelasan saya ini jelas. Nanti sebarang apa persoalan atau perbincangan kita akan bincangkan dalam WhatsApp group sekejap lagi. Okey, Assalamualaikum.